Assalamualaikum dan selamat kembali pada One United. Anda bersama saya Kira di reaksi perlawanan kita menentang Everton di Goodison Park. Baru saja tadi bermain dan kita menang 2-1 hasil jaringan 3-1. Lupa pula ada gol terakhir kan. Hasil jaringan, 2 gol hasil jaringan Bruno dan 1 gol hasil jaringan Cavani. Terbaik game tu. Kita ada lega sikit hati lepas 2 kekalahan berturut-turut kita kan. Jadi macam biasa, aku akan bagikan sedikit informasi pasal game tu. Bermula dengan formasi. Lepas tu kita bagikan taktik kita sikit. Lepas tu kenapa kita boleh menang, apa yang kita buat betul ke ini. Ada juga mungkin cerita sikit apa yang negatif pasal game ni, apa yang kita perlu perbaiki. Dan melihat kembali pada lepas tu kena tengok balik pada perlawanan seterusnya. Apa yang kita perlu buat untuk tutup lubuk-lubuk kita lah. Dan last but not least, kurang-kurangnya aku akan cerita sikit pasal rating-rating aku rasa kita boleh bagi pada player-player kita lah. Jadi kita mula dulu dengan formasi. Okay, so formasi kita main kali ni, kita main 4-2-3-1. Kali ni kita nampak Fred dan McTominay bermain bersama-sama di bahagian defensive midfielder. Dan lepas tu kita ada Bruno di attacking midfielder. Lepas tu di kanan kita ada Mata, di kiri kita ada Rashford, dan kita cuma ada bermain satu striker, iaitu Martial hari ni. Untuk defend kita tukar seorang pemain, iaitu Tuan ZB kita tukar balik dengan Lindelof. Nampak gaya Lindelof dah sihat balik. Okay, jadi dan keeper lah, kita tukar balik Dean Henderson dengan David De Gea. Jadi itulah kita punya formasi dan pemain-pemain yang bermain pada perlawanan sebentar tadi. Untuk pihak lawan, aku tak tahu sangat Everton punya ni. Korang boleh check out video yang Mo dah buat lah atas Everton kan, untuk lagi mendalam lah pasal Everton punya taktik dan pemain-pemain lah. Okay, jadi dari segi taktik, seperti biasa kita nak try bermain possessive football. Itu dalam bahasa Melayu ialah kita cuba kawal bola tu supaya kita bagi kurang keupayaan pihak lawan untuk melawan kita. Pada awal game tu nampak macam kita agak agresif lah, tapi bila kita kena gegau sekali je, terus hilang game sekejap. Dan tak lama lepas tu Everton menjadikan satu gol hasil jaringan Bernat yang agak lawak juga, sebab assist tu datang daripada Pickford, keeper Everton, terus ke Bernat, dan Bernat just dia tak payah buat apa-apa sangat pun. Dia terus bukan ke Bernat, dia terus ke Calvert-Lewin, silap. Terus ke Calvert-Lewin, lepas tu jatuh kat Bernat. Dan Calvert-Lewin dah kalahkan Lindelof pada masa tu. Dan tinggal Wan-Bissaka. Dan Bernat hanya perlu RM5 kan Wan-Bissaka, dan terus dapat masukkan gol. Gol tu memang cantik by the way, sebab masuk dekat bottom right corner kita lah. Corner bawah kanan kita. Memang cantik lah. Lepas tu aku pun dah risau lah bila tengok macam tu kan. Dah takut lah, kita dah kena satu gol ni, mentally kita dah tak dapat nak main kan. Lepas tu tengok, terbaik tu. Kita tak nampak macam kita down lah. Kita masih lagi cuba sedaya upaya nak tekan balik kan. Yang tak lama lepas tu ambil tau, Bruno Fernandes berjaya menjadikan gol. Tanduk lah tu. Jarang-jarang kita tengok Bruno dapat tanduk kan. Hasil cross daripada Shaw belah kiri, lepas tu Bruno pun dapat tanduk. Cantik gak lah gol tu. Satu hal yang aku nak highlight kat sini, aku nak naikkan sikit adalah cara Bruno bermain malam ni. Memang agresif berbabang, dan memang tampak lepas gol tu dia memang lagi sakit hati. Dia nak semua segala-galanya dah. Dan dia berjaya dapatkan gol tu. Dan tak lama lepas tu dah nampak kita ada sedikit garang balik. Dan kita terus push. Everton kita tolak dia, kita tekan dia, babang punya kan. Dan tak lama lepas tu Bruno menjadikan gol kedua.
Tu awal-awal aku tengok aku ingatkan Rashford. Tapi bila tengok balik dia punya replay tu tak kena Rashford pun. Memang bola tu secara tak sengaja terkena tiang belah dalam dan terus terpelanting masuk ke dalam gol lah. Kan? Dia deflected ke dalam gol. Dan kita memang agak menasib baik dekat situ. Walaupun sebenarnya itu adalah satu skill juga. Berjaya menipu keeper dan defender yang diorang kena jaga Rashford. Dan secara tak sengaja kita dapat menjadikan gol. Memang cantik kat gol tu. Dan masa tu memang dah nampak lah kita punya semangat tu dah naik. Dan bagusnya masa tu gol tu dia pun datang sebelum habis masa pertama. Jadi kita macam rasa lega sikit lah kan. Lepas tu game macam balance sikit lah. Kita cuba juga nak pecahkan defend Everton beberapa kali. Tapi tak berjaya. Dan Everton pun masa tu macam main bertahan sikit. Lepas tu tak lama lepas tu masuk half time. Masuk half time. Separuh masa kedua. Aku rasa ni Everton tak tahulah dia orang makan apa dekat dalam tak tahulah dia minum apa makan apa kan kat dalam dressing room tu. Semangat main naik lah. Bila habis dah tekan kita nyari-nyari je lah dapat maintain bola kan, game kan. Berapa kali juga dia orang hampir score juga gol. Terutamanya aku rasa Doucouré lah. 2 kali dia punya chance memang cantik lah. Sekali tu dia tendang atas, sekali lagi tu dia tidak dapat nak kawal bola. Ada beberapa kali juga perlawanan yang agak ketat kan. Jadi memang agak ganas sikit. Jadi kita nampak juga lah 2-3 kali game terbenti-benti kan. Sebab yelah sekejap player kita yang tackle diorang, sekejap player diorang tackle kita. Dan tak pasal Abang Shaw kita dah terpaksa dia keluarkan awal. Tak tahu sama ada dia betul-betul injured ataupun mungkin dikeluarkan awal sebab takut dia injured. Dan dia memang ada orang kata badannya agak lemah sikit kan. Jadi dia pun keluar dan kita masukkan Tuan GB. Dan selepas tu kita nampak game stabil balik sikit. Ada beberapa kali kita ditekan balik kan. Fred pun ada kena kad kuning juga, semua segala bagai. Dan aku rasa masa pertama tu, kalau korang join kita orang punya watch ulang untuk tengok sama tu, korang aku perasan aku dah cakap dah awal aku nak tengok Pogba masuk untuk bermain sebagai bukan sebagai winger atas ni, dia lebih kurang pada attacking left midfielder. Dan memang aku rasa macam aku tak kata berpuas hati, tapi dia nampak lah sebenarnya bila kita buat macam tu, nampak lagi yang kita berjaya bermain lebih agresif. Sebenarnya kalau kita main itu, kita kena sebenarnya kalau ikut formasi kita 4-2-3-1 tu adalah lebih baik kalau kita bagi satu position tu kepada seorang lagi attacking midfielder dan dia boleh bermain luas di sebelah kiri atau kanan. Dan Bruno akan main tengah dan Rashford dia sebenarnya dia bukanlah attacking left midfielder sangat pun, dia lebih kurang macam second striker tapi dia duduk gerak sini sana kan. Tengoklah sebab tu lah dia berjaya membuat beberapa kali percubaan gol juga. 2 kali lah, sekali tu kena dekat dia kena dekat Pickford. Pickford punya save tu memang cantik lah sebab dia memang secara orang kata ikut naluri je lah. Tiba-tiba dia nampak bola tu dah atasnya tu, Rashford pun dah terlepas, dia pun keluar lah sebab dia takut tak dapat nak cover space tu kan, takut lagi kena one-on-one kan. Jadi daripada dia kena one-on-one, dia cuba jalan nasib kan, kecilkan ruang tu supaya Rashford pun tak dapat nak score. Dan memang nasib lah. Tapi kembali pada game tu, jadi tu lah. Aku rasa kali ni taktik yang ni, formasi ni memang aku memang minat lah. Aku memang minat. Lagi-lagi bila kita masuk ke Pogba tu, nampaklah sikit kita punya game tu ada agresif balik. Walaupun Everton cuba serang balik kita, tapi kali ni Everton dah tak boleh nak serang kita melalui midfield lagi lah. Diorang memang kena main dengan agak laju sebab kalau tak memang kena tekan Pogba kan. Lagi bagus daripada kita mainkan mata lah.
Sebab Mata pun sebenarnya jujur lah, Mata dah tak boleh main macam dulu. Dia dah macam geek kan. So dah tua kan. Patutnya bagilah dia rehat sikit. Janganlah bagi dia main game yang agresif macam ni. Memang tak dapatnya bro. Okay, jadi kemasukan tu agak menarik. Agak menarik dan seperti aku sangka. Pogba gantikan Mata. Lepas tu Martial pun keluar gantikan Cavani. Dan perlawanan masih lagi orang kata inflow lah. Belum masa je Everton boleh dapat satu lagi gol dan samakan kedudukan kan. Tapi pada hujung-hujung tu minit ke 94, terbaiklah Maguire berjaya ambil bola daripada intercept pass daripada Everton dan sampai dekat Bruno, dan Bruno lancarkan counter attack kita. Masa tu 3 lawan 2. Kalau nak kira yang hujung lagi bersama sana pun ada seorang lagi, so 4 lawan 2. Dan Bruno bawa bola sampai ke tengah, betul-betul sampai dekat dalam kotak tu sikit. Lepas tu dia pass kat Cavani dan Cavani menjadikan gol pertama dia untuk Manchester United. Jadi perlawanan berakhir 1-3 dan aku agak berpuas hati lah dengan perlawanan tu. Jadi before aku pergi ke game seterusnya, aku rasa aku nak bagi rating dulu. Bermula seorang-seorang. Jadi kita mula dari belakang bagi aku David De Gea dia tak ada apa-apa sangat nak buat kali ni. Sebab Everton pun tak banyak shot on goal sebenarnya. Kebanyakan shot dia orang menaikkan shot Bernat tu kebanyakannya berjaya dihalang ataupun berjaya berjaya sebelum shot tu pun actually dah berjaya di intercept lah, berjaya ditanduk keluar atau berjaya di block oleh defender-defender kita kan. Jadi tak payah kerja lah, so aku boleh bagi dia 6. Lepas tu pada kita punya back 4 pemain maintain defend kita tu, Wan Bissaka aku tak berapa puas hati dengan game dia malam ni lah. Dia lubuk. Lagi-lagi bila dia kena double team dengan Dini dengan Bernat tu kan. Memang nampak sangat dia tak boleh nak main game biasa dia yang dia suka tu, yang dia suka tackle jatuh dah. Dia cakap dah, kau tak boleh main tackle jatuh. Lagi-lagi bila kau dah main macam ni kan, kau agak bahaya sebab Dini dengan Bernat memang ada keserasian untuk pemain. Jadi kalau dia main tackle jatuh, tak pasal nanti dia kena overlap. Dan memang dia lubuk. So aku terpaksa bagi dia 5 je lah. Lindelof pun aku tengok mungkin dia dikatakan sebenarnya masa perlawanan melawan Istanbul tu dia ada sakit belakang. Jadi aku tak berapa faham kenapa dia dimainkan untuk game ni. Dan nampak juga dia tak seberapa agresif dalam menanduk bola. Tapi benda-benda lain memang dia orang kata memang lepas geram. Jadi aku boleh bagi dia 6. Maguire ada bagus sikit malam ni. Dia cuma itulah ada sekali 7 kali tu agak berbahaya juga corak permainan dia. Jadi aku bagi dia 6.5. Shaw sebab dia ada satu assist dan dia memang agak baik sebagai seorang defend kiri. Aku akan bagi dia 7. Tuan ZB yang baru masuk tu pun untuk gantikan Shaw tu aku bagi 6.5 lah. Sebab dia agak bagus juga. Berjaya bukan setakat jaya defend tapi berjaya juga untuk melancarkan beberapa serangan. So aku boleh bagi dia 6.5. Jadi kepada kita punya defend, McTominay dengan Fred, malam ni aku agak puas hati. Jadi aku bagi McTominay dengan Fred masing-masing dalam 7 lah. Malangnya walaupun aku puas hati, aku rasa masih ada peluang untuk diperbaiki dan terutamanya macam Fred. Kali ni aku nampak diorang main agak disiplin sikit. Maknanya Fred dah tak main kejar bola sangat. Jadi dia boleh fokus pada apa yang dia perlu buat. Dan begitu juga McTominay, dia lebih mengejar lebih pada mengejar bola juga. Dia dah boleh track orang juga. Dia dah tahu apa yang dia kena buat. Jadi aku rasa kedua-duanya boleh dapat lebih kurang dalam 7 lah. 7. Lepas tu kita pergi kepada kita punya pemain 3 di hadapan, Mata, Bruno dan Rashford. So antara 3 orang ni aku rasa Bruno boleh dapat 8.5. 2 gol dia tu memang cantik dan juga 1 assist tu. Dan Mata seriously kesian bro. Aku rasa dia dapat 6 je lah. Aku bagi dia 6 je. Dia memang betul-betul tak efektif dan aku tak rasa dia boleh bermain kat situ. Dia kalau nak main dia kena main dekat
nombor 10 tempat Bruno tu, tapi dia kena main dalam lagi. Sebab kerja dia bukannya untuk defend sangat, kerja dia adalah untuk pass bola. Dan dia punya long range passer tu agak cantik juga sebenarnya. Tapi malam ni dia tak berapa bagus, so dapat 6 je lah. Bruno 8.5. Rashford dia sedikit bernasib kurang bernasib baik kali pada game ni. Dia boleh score, aku rasa pendapat aku lah, dia berkuat dalam 1 atau 2 gol lah kalau dia betul-betul orang kata match up. Tapi nampak punya macam nasib tu tak memihak pada dia. Jadi aku bagi dia 7.5. Untuk Martial, dia ada sekali tu dia hampir berjadikan gol, tapi pada malam ni aku masih agak kurang berpuas hati. Mungkin juga sebenarnya dia tak sesuai untuk bermain sebagai lone striker, ataupun kalau dia nak main sebagai lone striker, dia kena mungkin bermain sedikit ke bawah, macam false 9 gitulah. Jadi game ni mungkin ada sikit masalah dengan cara dia digunakan. Jadi aku bagi dia 6.5 je. Cavani, tahniah sebab skor gol tu. Jadi aku boleh bagi Cavani 7 lah. 7. Okay, so game seterusnya bagi aku check sekejap. Aku pun lupa lah siapa kita punya lawan seterusnya. Okay, so lawan seterusnya kita adalah West Brom. Itu pada 21/11. So selepas perlawanan international. Jadi agak lama lagi. Apa aku boleh katakan, ini adalah perlawanan keempat kita di Old Trafford. Kali ini aku betul-betul harap kita buanglah badi bermain di rumah tu jauh-jauh. Sebab kita dah tak menang kat rumah selama 3 game berturut-turut. Aku rasa tu dah memang orang kata dah kena sumpah dah tu. Jadi aku harap kita boleh buang badi tu jauh-jauh. Dan cara kita nak kena buang badi tu jauh-jauh ialah kita perlu perbaiki apa yang kita dapat pada game sekarang ni. Bermakna aku harap Wan-Bissaka dia kena mantapkan lagi dia punya defense. Dia tak boleh mengharapkan tackle jatuh dia tu sangat. Dia kena jadi lagi aware tentang ruang yang sekitar dia, dan dia juga kena betul-betul bermain sebagai seorang defender yang berkualiti lah. Aku jujur cakap, sebab aku berpegang pada ayat Paolo Maldini. Maldini pernah cakap kalau dia sebagai seorang defender dan dia terpaksa buat tackle jatuh untuk dapatkan bola, maknanya dia dah fail. Dia dah tak patut jadi defender. Aku rasa dia kena belajar pada tu. Dia kena mantapkan sikit dia punya standing tackle dia tu, dan dia kena mantapkan lagi dia punya pressing game dia lah. Pastikan jangan dia pula yang kena press kan. Tapi sementara tu aku rasa kita perlu tingkatkan sikit support untuk dia juga, sebab memang dalam game ni dia overload sikit. Jadi aku rasa strategi perkara yang kita boleh perbaiki adalah corak permainan McTominay. Dia kena lagi dia punya disiplin untuk main tracking tu dah cukup bagus. Cuma mungkin dia kena luaskan lagi zone marking dia, supaya dia akan perasan bila Wan-Bissaka dia tengah bergelut sikit nak main kena overlap dia kan. Dia kena tolong cover Wan-Bissaka jugalah. Itu strategi perkara yang perlu diperbaiki. Dan perkara dua yang aku harapkan untuk oleh mencuba. Okay, macam aku pernah cakap, aku memang prefer permainan taktik ni. Aku daripada awal dia cakap kita patut main 4-5 dengan bukan 4-5, tak kisahlah 4-5-1 ke 3-5-2 ke, tapi aku nak ada 5 orang midfield bermain, sebab barulah seimbang kan. Sekarang ni masalahnya kita tak ada pemain winger yang betul-betul winger. Kita cuma ada Mata dengan Danny James yang kita betul-betul orang kata kenali sebagai winger. Lingard memang dah tak dapat dan orang lain semua tak boleh diharapkan. Jadi aku berharap pada game seterusnya kita cuba bermain Van de Beek, Bruno dengan Pogba sekali sebagai attacking midfielders, dan cuba lihat kalau benda tu dapat meningkatkan kita punya kebolehan untuk
memberi sedikit tekanan kepada pihak lawan lah. Terutama kalau kita punya pihak lawan ni main low block. Okay. Dan tapi itulah aku faham juga sebab masa kita orang punya half match punya berborak pasal apa watch along tu, more cakap kalau macam tu kita main satu striker dan itu agak membimbangkan sebab kita banyak pemain yang boleh main striker. Betul. Tapi kalau kita main macam ni, kita akan betul-betul kita ada dua benda. Kita boleh bantu satu striker tu, tapi pada masa yang sama kita boleh bagi tekanan pada setiap satu striker untuk tunjukkan kebolehan dia orang. Kalau kau dapat main, bermakna kau bernasib baik. Jadi kau kena betul-betul bermain dan pastikan orang akan dapat tahu yang kau memang seorang top striker. Buat masa ni itu je lah yang aku boleh kata. Okay, aku rasa video ni agak terlalu panjang pula kali ni. Tapi banyak juga nak cakap sebab tengah happy kan. Okay, so terima kasih sebab lihat aku sampai ke tahap ni lah. Lihat video ni sampai tahap ni. Jangan lupa like dan subscribe pada video kami dan juga onkan button notifikasi tu supaya boleh tengok video boleh dapat notifikasi pada video-video kami seterusnya. Jangan lupa komen juga kalau korang rasa ada benda-benda yang korang nak tambah pasal game ni, atau ada apa-apa yang korang rasa perlu kita boleh perbaiki untuk game seterusnya atau apa-apa je lah. Komen je. InsyaAllah kita orang akan tengok lah. Okay, sekian saja daripada Kira. Roger, out.